Latar belakang Perkeso. Perkeso ditubuhkan pada 1 Januari 1971 untuk mentadbir dan menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Visi Perkeso adalah peneraju keselamatan sosial yang unggul dan cemerlang. Misi Perkeso memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungan mereka menerusi skim-skim keselamatan sosial serta memupuk kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja. Faedah-faedah Perkeso, skim dan tuntutan. Terdapat dua skim perlindungan iaitu skim bencana pekerjaan dan skim pensyen ilat. Faedah-faedah yang disediakan bagi skim bencana pekerjaan ialah faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, allowance layanan sentiasa, faedah orang tanggungan, faedah pengurusan mayat, faedah pemulihan dan faedah pinjaman pendidikan. Manakala skim pensyen ilat, bantuan ilat, allowance layanan sentiasa, pensyen penakat, faedah pengurusan mayat, faedah pemulihan, faedah pinjaman pendidikan, faedah tambahan dan program return to work. Tarif bencana kerja di bawah Seksyen 2 dalam kurungan 6 AKSP 1969 adalah bencana pada seorang pekerja sendiri disebabkan oleh kemalangan atau suatu penyakit khidmat yang terbit daripada dan dalam masa menjalankan pekerjaannya dalam sesuatu perusahaan yang terhadapnya akta ini adalah terpakai. Takrifan perlindungan pula semasa bekerja ataupun dalam waktu kerja, perjalanan pergi ataupun balik kerja dan penyakit khidmat. Takrifan semasa bekerja adalah pengendalian jentera dan peralatan, keadaan di tempat kerja dan jenayah. Takrifan perjalanan adalah ulang-alik dari tempat kediaman ke tempat kerja ataupun sebaliknya di mana tiada lencongan atau pemberhentian peribadi, suatu rehat yang dibenarkan untuk makan dan semua perjalanan yang berkaitan dengan tugas. Penyakit khidmat adalah penyakit yang diterima berkait dengan pekerjaan tertakluk di dalam Jadual 5 AKSP 1969 di mana penyakit disahkan oleh jemaah doktor khas penyakit khidmat, masalah pendengaran akibat terdedah kepada kebisingan dan asma akibat terdedah kepada habuk dan debu. Dokumen tuntutan faedah hilang upaya sementara adalah sijil cuti sakit asal, salinan rekod kedatangan dan jika commuting accident, laporan polis dan peta lakar, sketch map of the accident ataupun tempat kemalangan adalah diperlukan. Berikut adalah borang-borang ataupun dokumen yang diperlukan semasa membuat tuntutan faedah hilang upaya sementara. Faedah perubatan adalah kes yang disahkan sebagai bencana kerja di mana orang berinsurans ataupun OB berhak mendapat rawatan perubatan percuma melalui klinik panel Perkeso atau mana-mana hospital kerajaan. Selain itu, layak mendapat rawatan pakar dan dimasukkan ke ward berdasarkan caj kelas 2 hospital kerajaan. Bagi kecederaan parah, rawatan mestilah di hospital kerajaan. Bagi rawatan bukan panel Perkeso, boleh memohon bayaran ganti belanja iaitu selaras dengan Akta Fis 1971. Faedah hilang upaya sementara HUS. Pembayaran faedah bagi jumlah hari yang disahkan oleh doktor ataupun MC bagi OB yang tidak berupaya bekerja sekurang-kurangnya 4 hari termasuk hari kemalangan. Tiada faedah dibayar bagi hari-hari OB bekerja dan menerima gaji. Kadar faedah ialah 80% dari gaji harian purata anggapan pekerja. Faedah minimum akan dibayar pada kadar RM30. Faedah hilang upaya kekal FHUK
dibayar kepada OB yang mengalami hilang upaya langsung kekal ataupun separa kekal akibat suatu bencana kerja atau penyakit khidmat yang bermaksud penyakit yang dinyatakan di dalam jadual kelima AKSP 1969. FHUK terbahagi kepada dua, iaitu hilang upaya separa kekal adalah yang berkekalan hingga mengurangkan upaya mencari nafkah. Sila rujuk jadual kedua bahagian 1 dan 2 AKSP 1969. Manakala yang kedua pula, hilang upaya langsung kekal adalah yang berkekalan hingga menghilangkan upaya seseorang pekerja untuk menjalankan segala kerja. Biasanya taksiran adalah 100%. Dokumen tuntutan faedah hilang upaya kekal ataupun Permanent Disablement Benefit adalah borang permohonan yang perlu dikemukakan secara bertulis dan laporan perubatan. Rujukan ke jemaah doktor ataupun jemaah doktor khas. JD menetapkan tarikh dan masa persidangan. OB perlu hadir bila dipanggil untuk diperiksa. OB meninggal dunia sebelum ke JD tetapi permohonan telah dikemukakan dan JD akan memberi taksiran. Bayaran FHUK. Kadar faedah ialah 90% dari gaji harian purata anggapan dengan kadar minimum RM30 sehari. Jika taksiran ditaksirkan kurang 20%, bayaran adalah secara pukal. Sekiranya melebihi 20%, bayaran adalah secara pukal dan berkala. Faedah Allowance Layanan Sentiasa ELS dibayar kepada OB yang mengalami hilang upaya langsung yang kekal, iaitu hilang upaya mencari nafkah 100% setelah diputuskan oleh jemaah doktor ataupun jemaah doktor rayuan serta memerlukan layanan dari orang lain. Kadar allowance ialah ditetapkan sebanyak RM500 sebulan tanpa mengira faedah yang diterima. Faedah orang tanggungan FOT. FOT ialah bencana pada OB yang mati akibat daripada suatu kemalangan atau suatu penyakit khidmat terbit daripada dan dalam masa menjalankan pekerjaannya. Bayaran FOT adalah kadar harian sebanyak 90% dari gaji harian purata anggapan tertakluk kepada kadar minimum RM30. Bayaran faedah kepada orang tanggungan OB mengikut keutamaan. Ianya adalah selepas pindaan pada 1 hari bulan Mei tahun 2005. Share. Balu adalah pada kadar 3/5, anak adalah pada kadar 2/5 di mana dibayar 3/5 jika tidak balu yang layak. Hanya anak di bawah 21 tahun dan belum berkahwin ataupun kecuali cacat anggota ataupun mental jika masih belajar di IPTA ataupun IPTS sehingga mendapat ijazah pertama, termaksudlah anak tiri tanggungan, anak angkat dan anak tak sah taraf. Duda, kadar 3/5, tiada tahap kebergantungan, ianya adalah selepas pindaan tarikh 1 Mei 2005. Ibu ataupun bapa adalah pada kadar 4/10 di mana tiada tahap kebergantungan selepas pindaan tarikh 1 Mei 2005. Abang ataupun kakak ataupun adik di mana ianya adalah adik-beradik berumur di bawah 21 tahun dibayar sehingga genap 21 tahun ataupun berkahwin. Kadar bayaran adalah 3/10. Datuk ataupun nenek, ibu dan bapa telah meninggal dunia, bayaran adalah pada kadar 3/10. Selepas pindaan, FOT tiada lagi tahap kebergantungan tetapi bayaran adalah mengikut priority bermula 1 Mei tahun 2005. Dokumen tuntutan faedah orang tanggungan Dependent Benefit adalah memerlukan salinan sijil kematian yang disahkan, salinan sijil lahir anak-anak juga disahkan, salinan sijil perkahwinan yang juga disahkan dan salinan kad pengenalan bagi balu ataupun duda yang disahkan. Faedah pengurusan mayat FPM. Pembayaran faedah sebanyak RM2,000 bermula 1 hari bulan Julai 2016 kepada salah seorang waris OB mengikut keutamaan balu, duda, anak lelaki ataupun anak angkat tertua dan anak perempuan atau anak angkat tertua, ibu ataupun bapa.
Sekiranya OB meninggal dunia akibat bencana kerja semasa menerima faedah hilang upaya kekal berkala ataupun pensyen ilat, dan sekiranya tiada waris, faedah akan dibayar kepada pihak yang menanggung segala perbelanjaan pengkebumian itu tertakluk pada kadar maksimum sebanyak RM2,000. Dokumen tuntutan faedah pengurusan mayat funeral benefit memerlukan salinan sijil kematian yang disahkan dan salinan bil-bil yang berkaitan sekiranya ada. Faedah pemulihan Seksyen 57, di mana perkisah bertanggungjawab menyedia dan menganjurkan langkah pemulihan bagi orang berinsurans yang mengalami hilang upaya akibat bencana kerja dan keilatan oleh suatu keadaan sakit atau lemah dari sebarang sebab. Pemulihan Kemudahan pemulihan dan vokasional secara percuma kepada pekerja yang mengalami hilang upaya kekal atas syur jemaah doktor ataupun jemaah doktor rayuan. Pemulihan jasmani termasuk pembekalan, pembaikan dan gantian alat ortotik dan prostetik. Return to work, program yang dilancarkan oleh Perkeso dengan objektif untuk membantu orang berinsurans Perkeso yang mengalami bencana kerja dan mengalami keilatan untuk kembali bekerja dengan cepat dan selamat menerusi konsep biopsikososial dan pendekatan multidisiplin. Konsep pengurusan kes return to work adalah seperti yang berikut. Yang pertama adalah rujukan, kemudian melalui sesi penilaian dan pemantauan, kemudian penilaian keseluruhan. Faedah pendidikan, kemudahan dalam bentuk pinjaman kepada anak penerima faedah SUK dan pensyen ilat, anak tanggungan kepada penerima faedah FOT ataupun pensyen penakat. Kelayakan, belum mencapai umur 21 tahun, mendaftarkan diri di universiti, kolej IPTA ataupun IPTS dan MLVK untuk peringkat sijil serta pinjaman merangkumi yuran pengajian sebenar. Definisi pensyen ilat adalah keuzuran yang serius, berkekalan dan tidak boleh atau tidak mungkin akan sembuh mengakibatkan seseorang pekerja OB tidak mampu mencari nafkah sekurang-kurangnya 1/3 dari keupayaan pekerja normal. Pembayaran pensyen ilat bermula dari tarikh permohonan atau notis keilatan diterima oleh Perkeso dan akan terus dibayar selagi OB mengalami keilatan atau sehingga meninggal dunia mengikut mana yang lebih awal. Dokumen tuntutan faedah pensyen ilat ataupun bantuan ilat, invalidity pension ataupun grant adalah memerlukan laporan perubatan dan salinan kad pengenalan yang disahkan. Kelayakan untuk mendapatkan pensyen ilat. Mengikut pindaan Akta 1 Januari tahun 2013, umur tidak melebihi 55 tahun pada tarikh masuk skim, umur tidak melebihi 60 tahun pada tarikh notis ataupun permohonan dikemukakan. Jika notis dikemukakan selepas berumur 60 tahun, perlu buktikan keilatan berlaku sebelum umur 60 tahun dan tidak bekerja, disahkan ilat oleh jemaah doktor ataupun JDR dan telah memenuhi syarat kelayakan caruman. Syarat kelayakan caruman. Kelayakan penuh ada sekurang-kurangnya 24 caruman bulanan dalam tempoh 40 bulan sebelum notis. Terdapat 2/3 caruman bulanan antara tempoh notis dengan tarikh mula mencarum, minima 24 caruman. Kelayakan dikurangkan sekiranya terdapat 1/3 caruman bulanan antara tempoh notis dengan tarikh mula mencarum, minima 24 caruman. Bantuan ilat dibayar kepada OB yang tidak layak menerima pensyen ilat kerana tidak memenuhi syarat kelayakan caruman. Amount adalah sama banyaknya dengan jumlah caruman yang telah dibayar oleh OB dan majikan di bawah skim pensyen ilat termasuk faedahnya. Bayaran dibuat secara pukal sahaja. Sekurang-kurangnya mempunyai 12 caruman. Faedah pensyen penakat dibayar kepada orang tanggungan orang berinsurans yang mati akibat sebarang sebab di dalam keadaan yang berikut. Pertama, bagi OB yang sedang menerima pensyen ilat adalah tiada had umur. Kedua, bagi pekerja OB yang bukan menerima pensyen ilat belum mencapai umur 60 tahun meninggal dunia dan telah memenuhi syarat kelayakan caruman penuh ataupun dikurangkan. Dan yang ketiga, share sama skim bencana kerja di bawah faedah orang tanggungan.
Dokumen tuntutan pensyen penakad adalah memerlukan sijil kematian, sijil lahir anak-anak ataupun salinan kad pengenalan balu atau duda. Faedah layanan sentiasa ELS, faedah pengurusan mayat FOT, faedah pemulihan dan pendidikan. Faedah-faedah di atas sama dengan faedah skim bencana kerja. Rawatan hemodialisis diberi kepada penerima pensyen ilat yang disyorkan oleh JD ataupun JDR yang menghidapi penyakit buah pinggang ESRF. Lain-lain isu, OB tidak berhak mendapat lebih dari satu faedah. Sekiranya OB ada memohon HUK dan mendapati kecederaan adalah di tempat yang sama, maka OB perlu memilih di bawah Seksyen 96 KSP 1969. Kedua, info terbaru di mana pindaan pada 1 Januari tahun 2013, kelayakan membuat tuntutan pensyen ilat dari umur 55 ke 60 tahun, kadar elan layanan sentiasa ditetapkan kepada RM500 tanpa mengira amaun bayaran faedah, kelayakan mencarum dinaikkan kepada umur 60 tahun untuk jadual jenis pertama dan program saringan kesihatan Health Screening Program. Yang ketiga, info terbaru pindaan 1 Jun 2013 di mana merangkumi liputan caruman. Liputan caruman per keso diluaskan kepada pekerja kontrak dan sementara di sektor kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Dan liputan caruman per keso diluaskan kepada pekerja kontrak dan sementara badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Berikut adalah perkeliling perluasan liputan pindaan terhadap Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan jadual kadar caruman bulanan. SIP, penempatan pekerjaan dan kaunseling kerjaya. Syarat-syarat kelayakan faedah SIP. Pertama, jenis kehilangan pekerjaan. Semua jenis kehilangan pekerjaan kecuali meletak jawatan secara sukarela, tempoh pengajian kontrak telah tamat mengikut terma kontrak yang ditetapkan termasuk penamatan kontrak atas persetujuan bersama majikan dan pekerja tanpa terma dan syarat atau penyiapan kerja mengikut terma kontrak perkhidmatan, penamatan kerja kerana salah laku ataupun bersara wajib. Syarat kelayakan faedah SIP yang kedua adalah jumlah caruman, tuntutan mengikut syarat kelayakan caruman di mana minimum 12 bulan caruman dalam tempoh 24 bulan. Syarat kelayakan caruman dengan loading factor bagi tuntutan yang berulang, sila rujuk slide nombor 29. Yang ketiga, kesediaan pencarum untuk bekerja di mana pencarum mesti mampu bekerja, bersedia untuk bekerja dan mencari pekerjaan secara aktif, able to work, available to work and actively seeking work. Faedah-faedah SIP yang pertama adalah penempatan pekerjaan dan kaunseling kerjaya di mana ianya membantu mendapatkan pekerjaan baharu yang sesuai. Kedua, elan mencari pekerjaan EMP pada kadar 80%, 50%, 40% dan 40% bagi tempoh 3 hingga 6 bulan maksimum. Elan bekerja semula awal EBSA, 25% daripada baki EMP, elan latihan EL, FI ataupun yuran latihan FL, elan pendapatan berkurangan EPB hanya untuk pekerja yang mempunyai lebih daripada satu majikan. Kadar caruman versus faedah SIP adalah seperti yang berikut. Sekian, terima kasih.